Kukul bersama dalam Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari bersama Nur Hayati Paradi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita dalam rancangan Persona di Zahra. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat untuk perkongsian kita pada hari ini, bila kata Persona di Zahra, tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Untuk sahabat-sahabat anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Di hujung talian saat ini Ustaz Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, daripada Sepanyol, Alhamdulillah kembali ke jalan yang lurus, balik rumah, Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami menerusi perkongsian kita pada hari ini. Dan hari ini menerusi Persona di Zahra, Ustaz akan kongsikan kita tentang pengurusan emosi. Kalau sebelum ini tentang pengurusan emosi selamat dan sebagainya, minggu ini Ustaz nak bawakan kita tentang pengurusan emosi dari sudut cabaran. Kat belakang Ustaz tu dengan baju kebal sembagai tu kan, kata orang nak kata, Ustaz ni cabaran tinggi ni. Ya ke? Kan? Tapi kita akan belajar hari ni untuk menilai diri kita, bukan menilai Ustaz ataupun orang lain ni, insya-Allah. Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimah untuk tajuk kita. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, DJ Kak Eti, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi berbahagia ni kita maknanya bicara mengenai mengenal diri kita dalam pengurusan emosi. Jadi salah satu unsur yang ada dalam diri manusia yang kita tak boleh nak buang adalah emosi. Kalau ikut Imam Al-Ghazali, bahawa manusia diciptakan daripada 5 unsur, iaitu manusia dia ada roh pertamanya, yang kedua dia ada akal, yang ketiga dia ada hati, yang keempat dia ada nafsu dan yang kelima dia ada jasad. So 5 unsur ini yang membentuk kita manusia, yang membezakan kita manusia. Okey, daripada kelima-lima unsur ini salah satunya adalah hati, dan salah satu yang penting dalam unsur hati adalah emosi. Dan kita bicara dulu sebagai asas dia, iaitu ada 12 emosi manusia yang maknanya membezakan antara satu orang dengan satu orang lain, yang kita boleh tengok perbezaan-perbezaan itu supaya kita boleh lebih faham. Sebab memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyebut, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu lelaki, perempuan, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal. Jadi maknanya saling kenal ini, antara yang penting adalah kenal unsur dalam diri manusia itu. Kita mungkin kenal daripada sudut kadang-kadang, daripada mana kan, suka makan apa, maknanya suka buat apa. Tapi semua benda yang suka buat apa, kenapa itu, dia berasal daripada satu sumber, iaitu adalah emosi. Sebab tu kalau kita belajar asas emosi, kita akan lebih boleh maknanya berusaha untuk kita maknanya jaga emosi kita, memahami emosi orang lain, dan maknanya kita saling cuba lita'arafu tadilah, untuk saling faham, memahami antara kita. Okey. Jadi pada pagi yang berbahagia ni saya nak cerita mengenai salah satu emosi, iaitu dipanggil emosi cabaran ataupun challenge. Maknanya orang yang ada emosi cabaran ni, kalau dia emosi cabaran dia tunjuk dia tinggi, dia ni orang yang suka buat benda-benda yang maknanya benda-benda yang mencabar lah, yang ada risiko-risiko yang tinggi. Daripada positive side dia, orang yang mempunyai emosi cabaran yang tinggi, dia tak susah buat benda susah. Jadi kadang-kadang kalau dia kata kita, maksudnya maknanya ada kawan-kawan kita satu office contohnya kan, disuruh untuk buat satu benda susah, ada orang kata susah lah, tak payahlah, tak nak lah, takut lah, tak berani lah, tak nak lah. Macam maknanya kita boleh tahu
kalau itu spontan jawapan dia, maknanya emosi cabaran dia agak rendah, kan? Tapi ada orang yang dia dapat benda susah tu, dia tak rasa susah pun, kan? Tak rasa susah pun, kan? Saya dulu kan DJ kat ITV bawa kat saya sekilan kan. Saya satu hari satu orang tua kan, saya kalau berbual dengan orang tua-tua ni saya suka minta nasihat-nasihat dia. Kan saya kata saya jumpa satu pak cik tu, satu wak tu kan. Tu wak kebari wak ya. Okey. Maknanya kita menyapa dalam bahasa Jerman kan. Kebari wak ya, sihat ya. Waras ya. Jadi maknanya jadi saya berbual-bual kan. Jadi dia kata kalau nak minta tolong dengan orang, minta tolong dengan orang yang biasa sibuk. Kan? Saya kata kenapa? Orang sibuk, kenapa kita nak tolong dengan dia? Lagilah dia takkan ada masa untuk kita. Tak. Orang yang biasa buat benda sibuk, dia tak rasa terbeban kalau kita minta tolong pada maknanya pada dia. Tapi kalau orang yang tak biasa buat benda sibuk, dia dalam keadaan relax, kita minta tolong dia, dia agak rasa terbeban. Saya lama memerhatikan perkataan ini, cuba memahami kenapa Pak Cik ni dalam pengalaman hidup dia sampai dia boleh keluar perkataan-perkataan perkataan yang demikian, satu falsafah kehidupan yang dia cuba kongsikan. Rupanya dia berkaitan dengan emosi cabaran. Kalau orang yang biasa emosi cabaran tinggi, maksudnya dia tak rasa susah buat benda susah. Maknanya datang benda susah bagi dia, benda tu tak payah, maknanya tak menyusahkan dia, dia boleh. Maknanya itu emosi cabaran dia agak tinggi. Tapi kalau orang yang emosi cabaran dia agak rendah, dia rasa susah kalau buat benda susah. Kan? Jadi saya dalam dunia salah satu apa saya buat adalah mana travel agent kan. Kan? Ada orang yang memang dia tak berani nak buat. Macam kalau pergi luar negara tiba-tiba jadi macam ni macam mana? Macam ni macam mana? Ada orang yang boleh buat. Maksudnya ada setengah-setengah keadaan emosi cabaran dia agak tinggi ya. Maknanya emosi cabaran tinggi. Ada orang yang emosi cabaran dia agak rendah. Okey. Kalau orang yang emosi cabaran dia agak rendah, dia lebih suka membuat benda-benda yang rutin. Kan? Dia suka buat benda rutin, dia tidak suka ambil risiko. Kalau risiko yang diambil sekalipun, dia secara kalkulatif risk. Maknanya risiko yang dia telah kira dia punya keadaan-keadaan dia tu. Kan? Tapi kalau orang yang cabaran dia tinggi, dia tak kira kalkulatif ke tak kalkulatif ke, maknanya dia suka buat benda-benda yang mencabar tu kan. Jadi maknanya orang yang maknanya emosi cabaran dia agak rendah, dia maknanya selesa dengan zone comfort zone, dengan zone selesa tu. Maknanya untuk keluar dia agak tak payahlah. Macam tu kan. Dia lebih suka duduk dalam zone selesa tu. Maknanya suka membuat benda-benda yang agak baru kan. Jadi kalau kita tengok benda ni, kita boleh tengok perbezaan antara manusia. Kan? Salah satu emosi yang 12 yang penting, yang asas yang kita kena faham adalah mana emosi cabaran. Okey, orang yang emosi cabaran dia agak tinggi, ada jenis orang yang inborn. Apa kita sebut inborn ni? Lahir-lahir memang dia Allah anugerahkan emosi cabaran dia agak tinggi. Dia jenis apa yang disebut sebagai risk tolerance dia agak tinggi. Risk tolerance dia agak tinggi. Maknanya daripada sudut toleransi kepada risiko, risk tolerance ni maknanya dia agak tinggi. Jadi maknanya dia tak kisah pun. Dia tak rasa bahaya buat benda-benda yang mungkin pada orang lain agak berbahaya. Dia boleh untuk buat. Kalau dia kata susah pun dia berani untuk mencuba. Benda-benda demikian kan. Mana risk tolerant. Okey. Jadi main apa yang asas yang kita nak faham kat sini adalah bila kita faham begini, ada orang yang nak buat satu benda, dia perlu mujahadah yang agak tinggi. Kan? Maksudnya ada orang sebenarnya tak tahu. Ada orang sebenarnya okey, buat benda ni biasa je. Ada orang kita kena maksudnya memahami dan mengiktiraf dia punya effort, dia punya usaha untuk membuat satu benda tu. Kan? Contoh katakan hari ni kan ada satu benda yang maknanya sesuatu kerja yang agak susah. Ada orang yang memang respon spontan dia pada benda yang susah tu, okey ke kita cuba. Ada orang kadang-kadang dia kena usaha lebih untuk maksudnya mencapai dia boleh nak cuba tu. Dan sebab tu kita jangan perkecilkan orang yang usaha orang yang nak buat.
Kan? Jadi maknanya apabila kita belajar mengenai pengurusan emosi ni, maksudnya kita jangan perkecilkan. Okey, maksudnya apa macam gini pun susah ke rasa ke? Kan? Maknanya kita nak sama-sama bangunkan maknanya masjid, surau contohnya kan. Nak kumpul dana macam gini pun nak rasa susah ke? Benda kan senang. Baru kumpul dana, belum cerita soal pergi berjuang ke apa kan. Tapi ada orang yang susah. Maknanya ada orang yang susah, maksudnya ada orang yang susah nak buat benda yang demikian. Sebab apa? Sebab maknanya kena usaha. Sebab risk tolerance dia agak tinggi. Maknanya dalam sesuatu keadaan. Ini kita kena faham salah satu usaha untuk antara manusia itu adalah emosi cabaran seseorang itu tidak sama. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Sekarang cuba kita akan tengok pula bagaimana kadang-kadang kalau orang yang emosi cabaran ni agak tinggi, sama juga. Dia boleh jadi negative side, dia boleh jadi positive side. Okey, maksudnya dia boleh jadi sisi yang positif, dia boleh jadi sisi yang negatif. Jadi sebenarnya, bila emosi ni rendah ke, tinggi ke, dia tak ada benda yang salah ataupun tak ada benda yang tak betul. Tapi kita kena ada satu kesedaran. Kesedaran apa? Kadang-kadang dia boleh jadi positif, pada sisi positif, dan kadang-kadang dia boleh jadi sisi negatif. Ini yang kita kena faham. Okey, mari kita tengok dulu orang yang emosi cabaran dia agak tinggi. Okey, orang yang emosi cabaran dia agak tinggi, daripada sudut sisi positif dia berani, ada leadership, maknanya ada maksudnya boleh take charge. Maknanya dia boleh lead, memimpin. Kan? Dan sebab tu kadang-kadang kita tengok, ibu kakak saya sekalian, dia bukan soal lelaki atau perempuan. Kan? Kadang-kadang ada orang yang isteri dia, emosi cabaran lebih tinggi daripada suami. Isteri lagi lead, take charge, ataupun lebih suka bagi direction. Kita buat macam ni. Lebih agak dominan. Suami, dia yang agak rasa calculative risk tu, maksudnya mengira-ngira risiko tu. Kan? Isteri bersalin, dia yang pengsan. Maksudnya ada orang macam tu kan, macam tengok darah tak boleh. Jadi maknanya kita tahu, kalau suami kita jadi macam tu, effort usaha dia untuk masuk temankan kita bersalin, walaupun dia dah pening-pening tu, maknanya dia bukan usaha yang sikit-sikit. Kita kena appreciate, kena hargai dia. Ini yang bila kita cerita mengenai macam mana, maknanya pengurusan emosi, dan akhirnya kita akan melainkan orang yang saling menghormati antara satu orang lain dan saling menghargai. Jadi maknanya ada isteri yang lebih tinggi emosi cabaran ni. Okey. Jadi maknanya sisi positif dia akan leadership lebih maknanya lebih menonjol, dia lebih nak ambil risiko, dia lebih maksudnya berani, kan? Tapi negatif dia kadang-kadang terlalu berani sampai tak kalkulatif. Tak ada kira-kira langsung. Kan? Maksudnya main rendah saja. Ini kadang-kadang orang yang bila dia boleh jadi negative side sampai dia tidak maknanya tak kisah pun apa yang jadi akan datang. Ini yang dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Sebab apa? Ada jenis orang yang terlalu tinggi maknanya emosi cabaran dia sampai dia tak kira langsung kalkulatifnya. Okey, dalam hadis yang lain satu ketika Nabi SAW ada menyatakan bahawa jangan kamu bercita-cita untuk maknanya bertemu dengan musuh. Tapi kalau ada, berhadapanlah dengan dia. Maksudnya, taklah kita bercita-cita, marilah. Tak. Kan? Disuruh kita, maknanya kawal sikit. Sebab kita tak tahu. Kan? Dan sudut kalkulatif dia, maknanya kena kira benda-benda demikian. Itu sisi negatif. Boleh jadi sisi negatif. Kan? Kalau kita tak perasan benda ni. Dan bila kita bincang pada hari ini, paling kurang kita dapat baca, kadang-kadang aku ni jadi sampai negatif, maknanya terlalu redah sangat, kan? Sampai banyak benda kadang-kadang tidak maksudnya katanya tidak di berperancangan lah. Kita sampai boleh sebut sebab orang kadang-kadang tak ada perancangan, maknanya membujur lalu melintang patah, macam bab kata pepatah Melayu kan. Okey, itu antara salah satu
sisi yang negatif kalau tinggi. Ada beberapa lagi, kita berhenti berehat sebentar, kita bertemu sebentar lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Dah mula dah ni sahabat-sahabat kita kira macam, oh suami saya ni tinggi, oh dia rendah sebenarnya. Tak kisah, tak kisah. Tapi yang penting kita bila kita faham, kita tahu, kita akan meninggikan lagi toleransi kita pada seseorang insyaAllah. Dan bila kita tahu bagaimana kita nak mengimbangkan diri kita dalam pengurusan emosi. Awun, untuk rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM untuk perkongsian kita. Bagi yang mengikuti perkongsian ni di FB IKIM FM, di FB Ustaz Muhammad Abdul Amin ataupun di FB Nur Hayati Paradi, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita untuk anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عمود يا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini dalam sembang-sembang kita untuk kita mengenal emosi diri kita tentang pengurusan emosi cabaran bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Tadi kita kongsikan bagaimana jika seorang itu mempunyai emosi cabaran yang tinggi. Ada side positif, ada negatifnya. Maksudnya kita kena belajarlah kan untuk mengimbangkan dalam kehidupan kita. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz, silakan. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat, saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekilan. Okey. So jadi maknanya kita bincang mengenai emosi cabaran kan. Orang yang emosi cabaran tinggi suka maknanya mengambil resiko dan benda ni inborn dan orang tak sama. Kan? Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok satu orang tu walaupun di-train, walaupun dilatih sebagai contohnya polis ke tentera ke badan-badan yang beruniform kan, walaupun dilatih tapi maknanya ada orang yang memang mudah untuk jadi seperti mana yang dilatih benda-benda risiko. Ada orang memang agak usahanya kena dilipat kali gandakan baru dia mencapai benda itu. Sebab emosi cabaran seorang tak sama maksudnya tak sama. Okey. Jadi maknanya kemudian
kita tengok maksudnya orang yang emosi cabaran agak rendah. Okey. Kalau agak rendah ni, kadang-kadang seorang itu boleh menjadi apa yang disebut sebagai neophobia. Orang yang neophobia ni kerungsingan atau ketakutan dia pada benda-benda baru. Kan? Fobia dia pada benda yang rumit. Kan? Maknanya orang yang ada neophobia ni maknanya susah untuk mengambil sesuatu risiko. Kan? Kadang-kadang anak-anak yang ada neophobia ni kalau tidak dilatih maksudnya supaya dia emosi cabaran dia agak ditinggikan, tidak dilatih maksudnya takut dia terlalu maksudnya bergantung, ada pergantungan pada mak ayah, pada orang sampai apa yang sebagai separation anxiety, boleh jadi maknanya kerungsingan pada perpisahan, kan? Maknanya sampai ke arah terlalu dependent, maknanya terlalu bergantung kepada sesuatu benda tu, kan? Jadi maknanya ini yang kalau kita tengok macam sisi negatif dia kalau rendah, tapi kalau anda kata sisi positif dia, orang agak rendah ni maknanya dia rutin lah. Dan kalau dia berusaha untuk jadi orang yang maknanya ambil risiko pun secara kalkulatif, secara maksudnya ada kiraan-kiraan dia. Maksudnya ada kiraan-kiraan, jadi maknanya dia akan jadi orang yang maknanya merancang dalam satu benda untuk mengambil risiko tu. Itu positif side dia, kan. Jadi maknanya dan kita tengok dari sudut pandangan Islam pada benda ini, kan. Okey, kalau kita tengok, kan, dari sudut pandangan Islam sebaik-baik perkara adalah khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang seimbang. Maksudnya jangan terlalu rendah dan jangan pula terlalu tinggi yang sampai boleh membahayakan diri. Sebab tu kalau kita tengok ada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagi orang yang emosi cabaran dah agak rendah supaya tinggikan. Contoh macam surah Ali Imran ayat 159. Surah Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu Wa Taala mengajar, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam, khalas tu maksudnya bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan takdir. Kematian kita adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab benda-benda lain. Kan ada orang yang maksudnya duduk seolah-olah macam tempat yang selamat duduk. Kalau dia kata kematian itu datang, dia akan datang. Ini yang Allah ajar kita kepada maknanya berpegang kepada takdir bagi orang-orang yang emosi cabaran agak rendah, kan, terlalu macam nak dalam keadaan yang zone yang agak selesa, disuruh kita maknanya bila faiza azamta fatawakkal Allah, kamu berazam, kamu bertawakal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang agak tinggi pula, maknanya kena kawal juga supaya tidak sampai dia memudaratkan diri dia. Ini dalam Quran sampai Allah Subhanahu Wa Taala sebut jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Dalam surah Ali Imran ayat 159 dan juga pada awal sampai Allah sebut walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Kalau kamu terlalu keras hati kamu, macam kamu nak kira macam semua orang boleh buat macam kamu boleh buat, maka orang akan lari daripada keliling kamu tu. Macam mesti boleh, saya boleh buat, takkan orang lain tak boleh buat. Maknanya dia nak ukur tu mengenai satu kayu ukur saja tanpa mengiktiraf emosi orang ni berbagai-bagai. Kan, lan faddu min haulik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang akan lari daripada sisi kamu. Kan, ini yang maknanya daripada sisi agama Islam suruh kita melihat dan mengiktiraf, kan, orang tu tak sama. So maknanya ada pendidikan supaya tinggikan emosi cabaran, ada pendidikan yang kawal sikit, maknanya rendahkan sikit, kan. Sebab emosi ni dia boleh berubah, kan. Kalau dididik, mungkin orang satu ketika emosi cabaran dah agak rendah, tapi bila dididik, diberi pendedahan, diberi teknik, diberi cara, maka dia akan naik emosi cabaran dia, kan. Ada orang kadang-kadang memang tak fikir risiko langsung, kan, tapi dididik dengan pendidikan, didedahkan dengan penerangan, dia baru tahu, bahaya ni, kan, maka dia boleh rendahkan sikit, kan. Jadi maknanya khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya adalah yang seimbang. Awsatuha itu bukan sederhana, tapi dia seimbang, maknanya pertengahan yang seimbang, supaya kita dapat meletakkan emosi kita sesuai dengan keadaan tempat dia, kan. So maknanya kalau dia kata yang perlukan tinggi, kita tinggilah. Kalau yang perlukan rendah, kita rendahkan sesuai kepada keadaan-keadaan dan tempat-tempat dia tu.
Ibu bapa kakak, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, jadi maknanya itu sebagai maknanya kefahaman mengenai salah satu daripada 12 emosi asas yang kita kena faham. Nanti selepas kita selesai bicara mengenai 12 emosi ini, kita akan bicara lebih detail lagi mengenai bentuk-bentuk emosi yang membezakan manusia tu, dan untuk kita terus mengenal diri kita dan mengenal orang lain kan. Sebab bila kita kenal diri kita, oh aku patutlah macam maknanya agak maksudnya tidak bukan pengambil risiko. Memang inborn dia rendah. Bini aku patutlah macam ini. Inborn dia tinggi. So maksudnya macam mana kena kawal contohnya. Dan kita pun kena tinggikan juga. Maksudnya maksudnya kita selesa dengan keadaan kita dan kita biarkan orang sekeliling kita tu dengan keadaan dia. Itu yang ada dipanggil maknanya saling tegur menegur kan. Kelebihan umat Muhammad ni kan, dalam Quran Allah sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat dibanding umat-umat yang terdahulu kerana kamu saling tegur menegur, amar ma'ruf nahi munkar, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita saling tegur menegur, saling ingat mengingat, saling memberi pendedahan supaya kita seimbang dalam emosi kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah, insyaAllah. Betul lah Ustaz kan, sebab kita ni kadang-kadang kita terlampau sangat. Ada orang tu cabaran tinggi, buat kerja last minute pun dia terima. Dan dia harap orang lain pun boleh terima buat kerja last minute. Dan akan menyusahkan orang lain, tak adil untuk orang lain. Dan betul Ustaz kata tadi, maknanya bukan sekadar tak kena adil pada orang lain, tapi kena adil pada diri sendiri lah Ustaz kan. Kena seimbangkan diri. Kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz. Kita nak raikan juga di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 01129004 Datang daripada Idahara Mazlan. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, sekiranya orang tu terlalu memikirkan perkara baru ataupun sistem baru sehingga tak boleh tidur, adakah dia dah sampai kepada anxiety disorder Ustaz? Okey, soalan ni tak berapa jelas tapi saya cuba mengandaikan. Terlalu memikirkan di sini, kadang-kadang orang terlalu fikir sebab rungsing. Implementasi ni tu boleh terima ke tak? Dia ada beza. Dengan tak boleh tidur tu sebab dia zero knowledge ataupun zero pengetahuan, sifar pengetahuan terhadap cara berbagai. Okey. Saya nak kongsikan pengalaman saya sebagai manusia. Okey. Ketika saya ambil maknanya latihan dipanggil public safety diver. Diving ni dia ada disiplin dia. Dia ada recreational. Recreational ni yang kita diving sambil-sambil tengok ikan, tengok penyu, tengok kura-kura, tengok ketam. Okey, maknanya kita diving sambil itu recreational. Ada jenis diving daripada commercial. Commercial ni yang memang kerja patri dalam air, welding dalam air. Ada jenis yang dipanggil technical. Technical ni lebih 40 meter dipanggil technical. Kan? Ada yang dipanggil public safety. Public safety diver ni yang polis, maknanya bomba, cari mayat dan sebagainya. Okey. Waktu saya training public safety diver. Kan? Saya di-train dekat US bersama dengan Mike Berry daripada Underwater Criminal Investigation. Kan? Dekat Georgia sana. Okey, first selaman saya untuk mencari mayat. Tak tidur tau. Macam mana dengan zero visibility. Visibility tu penglihatan memang macam air keruh. Air kopi, macam air kopi macam ni kan. First saya jumpa mayat. Kan? Memang bernapaskan pakai dengan pegang sejuk punya tu kan. Padahal berdebar ke Ustaz? Dia terkejut. Terkejut sebab first saya cari itu sebab kita terus bergerak dengan air yang gelap, memang cari, tiba-tiba yang first pengalaman saya nampak kaki dulu. Jumpa kaki. Ada orang yang nampak muka, mana terpegang muka, memang sejuk lah cerita dia. Kan? Padahal kau ustaz kot, takkan takut. Contoh kau cakap, kau takut apa, tawakal kau. Tapi itulah manusia. Jadi maknanya saya faham soalan ini. Kadang-kadang tak boleh tidur tu sebab apa? Taktik tak tahu. Mula-mula waktu taktik tak tahu, teknik tak tahu, memang macam mana nak buat ni? Macam mana nak angkat, macam mana ni? Kalau angkat, kalau mayat tu dah seminggu tercabut tangan, macam mana pula nak mencari tangan pula? Macam mana tu? Macam mana kan?
Tapi bila ada teknik dia, cara dia ada pakai body bag, maknanya masukkan dalam bag dulu. Kalau mayat dah hancur tu kan, dalam air tu kita dah masuk. Maknanya ada teknik. Oh, gini cara dia. Maknanya everything have teknik. Maksudnya ada teknik dia. Macam contohlah, nak jadi DJ. Kalau orang tiba-tiba tak tahu ada pengalaman, nak bercakap seorang-seorang beberapa jam, kan, depan tak ada orang. Cakap seorang-seorang, depan tak ada orang. Depan tak ada orang. Pendengar mendengar. Tapi kita yang berada di konti seorang-seorang, nak cakap seorang-seorang, bukan mudah tau, ada ilmu dia tu. Jadi maknanya macam tu. Jadi maknanya tak boleh tidur tu sebab apa? Jadi ada orang kadang rungsing sebab manusia tu. Orang boleh faham tak? Susah ke tak? Ada yang kadang proses tu dia tak tahu proses. Dia fikir proses tu sebagainya. Ada orang takut risiko. Maknanya dia ada berbagai-bagai sebab. Tapi semua-semua tu berkaitan dengan maknanya cabaran. Maknanya emosi cabaran tu kena naikkan sikit. Sebab tu dalam bab ni saya suka untuk kita kalau satu benda yang berungsingkan kita, baca banyak-banyak haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kan, tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kalau pilih dalam operasi mencari mayat, mana orang lemas dan sebagainya, kan, ayat inilah dibaca. Bukan berani sangat pun, tapi diberanikan oleh Allah dengan zikir ini. Secara manusia, saya kan mengajar bomba juga. Bomba juga pun kita faham, dia manusia juga. Sama juga, ada orang yang cabaran agak rendah. Dalam tu, sebab dah disuruh turun juga. Tapi Allah je tahu perasaan macam mana. Kan? Dengan dalam dengan tak tahu, kalau yang saya pernah terlibat dengan operasi kat Sungai Pahang, entah buaya ke apa ke dalam tu, kan? Maksudnya ada apa dalam tu, beraba-raba dekat ada gelap, pegang-pegang, macam gigi, macam kenal gigi ni kan. Gigi buaya rupanya. Ingat tak ada rasa takut tu ke? Tapi bila kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, keberanian itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz berkongsi pengalaman sebagai manusia kan bila berdepan dengan suatu perkara. Maksudnya apa pun kena ada ilmu lah. Sama ada ilmu tu kena belajar ataupun ilmu tu daripada pengalaman. Ustaz kan Masya Allah, Masya Allah. Betul. Kita ada soalan lain daripada sahabat kita di Facebook IKIM FM daripada Irwani Othman. Kata soalan sahabat kita ni, adakah emosi cabaran ini akan menurun mengikut usia Ustaz? Contohnya sahabat kita semasa remaja suka mencuba benda baru. Sekarang sering banyak mengira konsekuensi ataupun akibat sebelum mengambil sesuatu keputusan Ustaz. Okey, bila kita sebut sebagai emosi, dia boleh berubah. Kan, maksudnya dan sebab itu kalau dalam maknanya kita boleh cek setiap 7 tahun. 7 tahun. Nanti ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian dengar dah tahu dah faham 12 emosi, daripada situ dah ada pecahan. Tapi asasnya 12 emosi itu kita akan nampak kan. Maknanya akan ada naik, ada turun, dan itu yang membezakan kita. Kan? Jadi maknanya mungkin kita dulu maksudnya emosi cabaran agak tinggi. Setelah kita didedahkan dengan risiko dan sebagainya, jadi kita agak rasa lebih kalkulatif. Kita agak lebih berhati-hati, kan? Agak lebih berhati-hati dalam apa, maksudnya dalam apa, membuat satu benda tu, kan? Yang maknanya mungkin cabaran agak rendah, ataupun dia bukan rendah, dia sudah diimbangkan. Itu yang dalam hadis yang disebut khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang seimbang. Dia tadi diseimbangkan, kan? Masa dulu memang beredah je, terantuk baru tergadah kata orang Melayu kan. Ni at least sebelum terantuk tu break dulu. Jadi maknanya dia dah faham apa tu terantuk kan. Apa itu sakitnya terantuk Itu yang dia lebih berhati-hati. Maksudnya pengalaman tu memainkan peranan penting juga lah Ustaz, pengalaman. Betul. Okey, baik, sebab saya ada kongsikan mengenai apa beza orang pandai, orang cerdik dengan orang bijaksana. Kan? Okey. Orang pandai apabila belajar. Hari ini ibu kakak sekalian kan, hari ini kita dengar pesona di Zahra secara ilmiah dia. Maknanya kita Allah kurniakan ilmu, Allah beri sedikit saja kepandaian. Maksudnya ilmu jadi pandai. Orang cerdik apabila ada pengalaman. Kan? Maksudnya tak semestinya orang pandai itu cerdik. Tak semestinya. Ada orang yang memang belajar pandai, tapi pengalaman kurang, dia pandai tapi tak cerdik. Kan? Ada orang kadang-kadang tak pernah belajar di sekolah ilmu perniagaan, tapi daripada kecil tolong mak, bermula dengan jual goreng pisang, jual apa, akhirnya memang jadi
jadi mahir sangat dan berniaga. Maknanya pengalaman dia tu, dia cerdik dan berniaga. Walaupun kurang pandai dari sudut ilmu berniaga. Okay? Dia maknanya pandai, ilmu, cerdik, pengalaman. Gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Jadi maknanya orang bijaksana ni maknanya orang yang ada ilmu dan orang ada pengalaman. Gabungan antara cerdik dan pandai, maka jadi orang bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam Quran Allah sebut. Allah kata wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi kamu ilmu. Maknanya bijaksana tu dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya taklah tingkat ketakwaan. Okey, balik pada soalan tadi DJ KIT. Jadi maknanya dengan pengalaman kita akan lebih cerdik lagi. Kalau kita belajar, kita jadi bijaksana. Sebab tu kebanyakan orang yang semakin berumur, semakin banyak kebijaksanaan yang dia ada. Dan dalam Quran Allah sebut wa may yu'tal hikmah, siapa yang Allah bagi kebijaksanaan, faqad utiya khairan katsira. Allah kurniakan kebaikan yang banyak pada dia. Kalau kita dah tahap bijaksana. Sebab tu sebelum umur kita 40 kan, kita baru 20-an di JKIT kan, sebelum kita umur 40, sebelum kita umur 40, usahakan paling kurang sudah mempunyai sedikit kebijaksanaan secara usaha. Kan? Baki takwa, jaga semayang, jaga doa, jaga ibadah, Allah akan anugerahkan ilmu yang lain, yang maknanya yang bijaksana dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum umur 40 tau. Tapi Ustaz, saya umur ni dah 60. Boleh, tak apa. Ini nak ceritanya kalau Tak ada budak-budak istilah muda. terlambat. Tak ada istilah terlambat. Ini kita nak bagi rangsangan budak-budak muda, jangan bazir masa kau pergi main game. Jangan. Kau boleh tak belajar, kau dah timbul pengalaman. Biar paling kurang umur 40 tu dah ada sedikit kebijaksanaan lah. Dalam hidup. Taklah makin berumur cakap, makin tu perang macam budak-budak orang panggil kan. Orang tu cakap lah kan. Sebab apa? Kebijaksanaan tak ada. Wallahualam. Masya Allah. Kena menimba ilmu, timba pengalaman Ustaz kan. Kita ada Betul. soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM ni 01129004 dan soalan ini berkaitan dengan suami yang saya rasa seorang suami yang tinggi emosi cabarannya. Sebab apa? Sebab dia kata, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, sahabat kita ni hadapi sekarang ni trauma atau minor anxiety atas kecurangan suami. Maknanya suami dia memang cabaran tinggi dah Ustaz kan, kiranya sebab sanggup curangan isteri. Tambahan kami ni PJJ masih baru, macam mana nak cure diri sebab dia rasa sakit sangat Ustaz. Okey. Saya bukan maknanya nak suka untuk nasihat diri saya dan juga kita semua. Zaman sekarang ini kadang-kala tak percaya kena lagi banyak daripada percaya. Zaman sekarang ni tak percaya tu daripada sudut bukan kita tak percaya, tak ada confident tau, tapi berhati-hati. Jangan terlalu PJJ memang suami saya memang pandailah jaga diri dia, tapi tak sampai cemburu buta, tak, berhati-hati. Sebab orang kalau tidak ditegur, fitrah dia akan hanyut. Contoh kan, katakan majlis isteri tu memang 100% percaya, telefon pun tak. Contoh kan, maknanya telefon pun tak, tanya khabar pun tak. Jadi maknanya suami tu dia boleh hanyut. Ada orang tak, tapi ada orang yang boleh hanyut. So sebab apa? Kalau kita percaya sampai kita biarkan macam tu. Anak-anak pun sama. Zaman sekarang ni tak percaya kena lebih daripada percaya. Sekali pun dia kata, apalah mak, saya dah besar lah, percayalah kat saya. Ya, mak percaya. Tapi maksudnya mak lebih berhati-hati kan. Sebab kalau kita percaya tak tegur langsung, dia boleh hanyut. Kan? Maksudnya suami pernah kena curang dan sebagainya, tak apa. Pada saya pertama sekali memang selalulah berdoa kepada Allah supaya Allah lindungi rumah tangga kita. Itu paling penting. Balik pada tauhid. Kena usaha, ingatkan telefon suami, ingatkan bercakaplah dengan dia kan. Jangan kalau PJJ tu utamanya. Ada orang yang takrifan bercakap tu bergaduh. Jadi kalau bercakap yang tak bergaduh, dia kan sekejap je, 5 minit je. Awak okey, dah makan dah. Okey, bye. Tapi kalau bergaduh boleh 2 jam. Jadi akhirnya esok sambung bergaduh. Itu pun tak sihat juga. Maksudnya bercakap, berbual apa semua kan. Dan maknanya itulah benda yang penting dalam rumah tangga kita kan. Wallahualam.
InsyaAllah. Itu pun mencabar juga Ustaz kan. Nak bina komunikasi yang baik, yang betul tu pun sangat mencabar sebenarnya. Ada satu soalan, saya kira soalan terakhir lah daripada sahabat kita di FB. Camerol Farihan Afnani kata sifat risau atau terlalu ambil berat. Adakah itu satu sikap yang negatif atau positif Ustaz? Okey, dia tak ada negatif, dia tak ada positif. Cara mana kita risau dan cara mana kita mengambil berat. Okey, kadang-kadang ada orang mengambil berat sampai terlalu mengongkong. Maksudnya dia saya ambil berat kat awak tapi orang sampai rasa rimas. Tak ada ruang langsung tau, macam macam terlalu rigid, terlalu ketat. So maksudnya pada dia feel good. Maknanya dia rasa selesa. Saya nak ambil berat awak, saya tanya sikit-sikit ke telefon, awak kat mana? Awak kat mana? Dia berat tu Ustaz, berat tu. Perhatikan awak kat mana? Ini maknanya kadang-kadang dia boleh jadi negative way. Okay, so jadi maksudnya dia tak ada positif ke negatif secara kita panggil binary. Maknanya ni positif ke negatif tak? Dia kena tengok dia punya keadaan dia bagaimana. So itu yang kadang-kadang kita jangan rasa kebenaran tu maknanya solid kita. Contoh macam seolah-olah macam kita je betul. Contoh macam saya ambil berat kat awak, apa salah saya? Tak ada salah. Orang sampai rimas tau. Kan maksudnya dia absolute sampai dia rasa macam apa salah saya? Jadi baik hati kita ni sentiasa maknanya berpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, barangkali aku buat ni salah Tuhan. Tolong betulkan, tolong bimbing aku. Kan? Tunjukkanlah jalan yang benar, tunjukkanlah cara yang betul Tuhan. Kadang-kadang kita manusia kita confuse, kita keliru. Kan? Kita buat macam ni macam dianggap salah, tak buat dia anggap salah. So macam mana minta Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita tu. Sebab kadang-kadang ada benda yang seni tau, seni. Setiap orang tak sama. Saya pernah sebutkan rumah tangga ni macam teko. Dan setiap teko kita tak sama. Kan? Mak bapak kita tak boleh cakap, kau punya teko tu pemegang dia tu kecil sangat, besarkan sikit. Tengok ayah punya rumah tangga kan, teko dia besar. Memanglah tangan ayah tu agak besar, tangan kita agak comel kan, maksudnya tak perlu teko yang besar. Jadi maknanya kita ni membina teko rumah tangga ni takkan sama kan. Ia bina teko tapi tak sama. Daripada sini-sini mungkin moncong teko mak ayah kita kecil sikit, kita mungkin jadi besar sikit kan. Jadi mana tak sama. So maksudnya kita boleh ambil satu panduan tapi kita saja tahu teko kita macam mana yang sesuai dengan rumah tangga kita. Kan? So maksudnya dan kita sebagai orang pula jangan rasa kau kena macam ni, kau kena macam ni, kau kena macam ni. Bagi panduan, bagi nasihat. Kemudian biar dia sesuaikan dengan keadaan dia. Wallahualam. Masya Allah. Kena dengan nasihat, cari nasihat, pesan-pesan. Tapi dalam masa yang sama kita kena tahu macam mana nak bentukkan the mold dia ikut apa yang kesesuaian kita. Ustaz kan? Masya Allah. Ustaz, kita sampai ke hujung. Sedikit kesimpulan untuk tajuk kita tentang pengurusan emosi cabaran. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, hari ini kita bincang salah satu emosi dalam diri manusia iaitu challenge ataupun cabaran. Maksudnya ada orang yang tunjuk dia tinggi. Dia suka buat benda-benda yang beresiko dan dia tak rasa susah buat benda-benda susah. Dia tak rasa bahaya buat benda-benda bahaya. Kan? Ada orang memang jenis dia macam tu. Ada orang yang memang agak rendah, risk tolerance dia agak rendah. Jadi mana dia agak kalkulatif, dia agak lebih maksudnya selesa dalam keadaan dia, lebih tertutup, lebih maksudnya maknanya lebih tidak mengambil risiko, suka rutin. Kan? Itulah yang membezakan antara kita manusia. Jadi maknanya sebab itu bila kita faham benda ni, salah satu dia adalah kita akan lebih menghargai diri kita dan menghargai orang lain. Dan orang tak sama. Ini dalam Quran Allah sebut, lita'arafu. Manusia, Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kamu jadikan kamu lelaki, perempuan, berbangsa-bangsa, lita'arafu. Untuk kamu saling kenal each other. Maknanya sama kenal, sama-sama loh. Jangan gaduh-gaduh, jangan bully loh. Jangan bully loh. Maknanya kena saling menghormati. Lengkap melengkapi. Kalau pasangan kita jenis memang tinggi cabaran dia sampai menggedah semua benda. Jom pergi bercuti. Abang dah booking hotel ke apa? Tak ada. Sampai sana mesti ada. Bang, dia cuti sekolah kot. Dalam PKP orang tak boleh keluar. Maknanya kita tolong tempahkan.
Sebab suami kita memang meredah aja atau isteri kita je meredah aja. So kita tolong saling melengkapkan. Itulah rumah tangga kan. Mana saling melengkapkan antara each other. Maknanya sama-sama kan. Jadi kalau kita saling melengkapi, itulah sebuah rumah tangga yang dipanggil maksudnya harmoni lah. Maknanya memahami, menghargai dan cuba mengenal kan. Terutamanya bahagian emosi. So emosi inilah sebenarnya punca kepada apa yang satu orang tu tindakan. Tindakan berbeza tu berasal daripada emosi yang berbeza. Kan? Jadi bila kita faham yang awal tu, emosi tu kita, oh patut dia buat macam ni sebab dia macam ni jenis orang dia. So apa yang kita nak buat? Teguran kita pun lebih tepat lagi. Taklah kita tegur, saya tak suka lah, saya tak suka apa? Saya tak suka lah, tak suka apa? Pening kepala. Kan? Jadi maknanya kita akan lebih spesifik tahu, oh tak suka, abang ni main rendah je. Abang cubalah. Jadi maknanya kita lah tolong dia. Kan? Maknanya untuk bookingkan kalau nak cuti ke. Dia memang rendah je. Habis tu kau tak ada hotel je kan? Kita tidur masjid lah ya. Kau ingat? Okay, kan? Masjid tu boleh tidur sembarang. Okay? Kau main sini. Okay. Okay, wallahualam. Masya Allah. Melainkan anda memang bersedia untuk tidur dalam kemah sama-sama. Allah Akbar. Ustaz, Masya Allah. Kita sampai ke hujung Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua lah menjadi orang yang adil dalam meletakkan emosi masing-masing untuk orang lain dan juga diri sendiri. Kerana kita juga akan berdepan dengannya. Ustaz, hujung ni kita tutup dengan doa. Ustaz, silakan. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami ya Allah. Dan jadikanlah kami mengambil manfaat daripada ilmu yang kami pelajari ya Allah. Engkaulah yang maha memberi kefahaman kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini untuk kita mengetahui pengurusan emosi cabaran. Apapun sampai bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustaz. Semoga Allah kurniakan kesembuhan, kesihatan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.